Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Mu'adzin, yang mengingatkan kita untuk menjalankan kewajipan kita. Di mana kita tahu bulan Ramadan kita wajib berpuasa, maka apabila kita dipanggil hayya 'alas salat, artinya kalau macam kita tahu Ramadan ni wajib puasa, maka bila dipanggil hayya 'alas salat, artinya kita tunaikan kewajipan kita untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dalam keadaan berjamaah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sahabat kita minggu lepas di Bangi kalau tak salah, dia seorang Tok Bilal muazzin, dia menemui Allah Azza wa Jal ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Jumaat lepas dalam bulan Ramadan. Jadi itu anugerah Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi kita kata mungkin tuah kita, orang Melayu kata tuah ayam nampak di kaki. Tuah kita mungkin pada akhiru kalamina, iaitu akhir kalam kita, ajal kita, ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang keemasan ini untuk sama-sama dapat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya setiap kali kita dipanggil hayya 'alas salat. Seterusnya Tuan Imam yang mengingatkan kita sebenarnya memberikan tazkirah dalam salat. Betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-A'la. Al-A'la ni Allah Subhanahu wa taala ingatkan pernah dipakai oleh seorang manusia durjana, Fir'aun namanya. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Tak pernah ada orang mengaku itu, kerana Al-A'la ni milik Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid dinamakan Masjid Al-A'la, betul kan? Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la yang maha tinggi, bukan masjid itu maha tinggi, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Al-A'la. Jadi nak sebutkan dalam surah Al-A'la tadi, menyedarkan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahu, iaitu manusia durjana yang hidup ribuan tahun dulu, yang jasadnya masih kita tengok kekal sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Dia pernah mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, tak ada lagi Tuhan yang lebih tinggi daripada aku. Masya Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-A'la, yang walaupun tiap malam dalam solat witir kita diperdengarkan sabbih isma rabbikal a'la, tapi menyedarkan kita, menginsafkan untuk kita siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita duduk dalam kerusi kepimpinan tertinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu a'la, dan kerana itu Allah perintahkan. Kan fi'il amar tadi kita mengaji bahasa Arab, the command verb, iaitu arahan, perintah dari Allah. Sabbih isma rabbikal a'la, artinya bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau dilihat daripada ayat ini, artinya hukum tasbih itu
dia jadi wajib. Maknanya kita disiplinkan diri kita. Kita letakkan certain amount hari ni nak tasbih berapa banyak. Kan? Kalau kita boleh tetapkan kita nak makan apa, menu apa, mengapa menu zikir, tasbih, tahlil, tahmid kita tak tetapkan, disiplinkan untuk diri kita. Dan begitu juga dalam surah Al-A'la ini kita diingatkan, fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan. Yang kata tazkirah tu peringatan untuk diri kita, dan reminder for others. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kalangan mudzakirin dan mustami'in. Mudzakirin artinya orang yang sentiasa berusaha untuk berkongsi, remind each other, dan mustami'in iaitu orang bersedia, orang yang bersedia untuk mendengar peringatan dan reminder itu tadi. Seterusnya dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun, mengingatkan tanggungjawab kita kepada Filastin, pada bumi Filastin, Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kita ingat dalam catatan sejarah menunjukkan bahawa kejayaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengambil semula membebaskan Masjidil Aqsa setelah beliau berjaya menumpaskan golongan Syiah laknatullahi alaihi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita pemimpin yang memiliki kualiti kepimpinan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, insya-Allah. Seterusnya mengurusi dari jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana berkatnya nama masjid atau rumah Allah ini Al-Mujahidin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kalangan para mujahidin, insya-Allah. Selamat berjumpa pada pagi yang ke-26 dalam bulan Ramadan tahun 1434 Hijri. Ramadan artinya semakin meninggalkan kita. Laksana kalau kita tahu orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, confirm akan meninggalkan kita. Bagaimana perasaan kita, gundah gulana, sedih, duka cita, dia confirm dah nak tinggalkan kita. Jadi Ramadan ini confirm tinggalkan kita. Macam mana kita confirm nak tinggalkan dunia ini, begitulah Ramadan. Pasti walaupun umur kita panjang, tapi Ramadan pasti meninggalkan kita. Mudah-mudahan kesedihan kita ini kita ubati dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ingatkan diri kita, adat kebiasaan raya ni, baju raya, lagu raya, entah apa-apa raya lagi, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, bawa syariat puasa dan bawa syariat raya untuk kita. Bila raya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saling mengucapkan tahniah. Tapi tahniah tadi dalam bentuk doa, iaitulah yang kita biasa baca lepas kita solat, lepas kita berdoa, iaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kami dan daripada kalian. Itu ucapan kita. Tak boleh ke ucap selamat raya, panjang umur, many happy returns, ucap persilakan, tapi jangan lupa tradisi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi untuk mengucapkan. Artinya bukan hanya ucapan tadi untuk lepas doa, taqabbalallahu minna wa minkum, bahkan itulah ucapan pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjaga gaya kita agar jangan gaya kita itu kita terjebak dalam kancah maksiat. Kita usaha semoga macam mana kita berusaha beribadah
dalam bulan Ramadan, begitulah raya kita jadikan ibadah, insya-Allah. Jadi saya bukan nak sebut pasal raya ni, tapi izinkan saya allow ni beri laluan untuk saya bukan keluar tajuk, tapi nak berkongsi dengan ayahanda dan bonda, kekanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Syiah. Walaupun biasanya kita berbincang tentang mukjizat saintifik, ilmiah, manusia Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini pun mukjizat juga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan dalam hadis bahawa umat ini akan berpecah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Pecah macam mana? Umat Islam ni ada 73 buah parti ke? Parti politik ke? Atau umat ini ada 73 mazhab ke? Atau bagaimana? Sebab itu kita sebutkan suatu hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna bani Israil. Ini lafaz yang ada dalam Sahih At-Tirmidzi. Dalam lafaz yang lain dia agak berbeza dari segi wording dia. Tapi yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu spesifik, inna bani Israil, sungguhnya bani Israil, yang banyak disebutkan dalam surah-surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Iftaraqu ala 71 millah. Sungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi 71 millah, 71 millah. Millah ni bukan milah singkatan short form Jamilah. Oh milah, tak. Ni millah di sini artinya jalan atau agama. Allah Subhanahu wa taala datangkan para nabi dan rasul pada Bani Israel, bawa agama untuk mereka. Apa agama itu? Agama itu ialah Islam. Tapi bila mereka jadi sesat dengan kesesatan mereka itu, maka jadilah kata Nabi, mereka itu jadi 71 millah, 71 millah, 71 pecahan atau 71 agama. Banyak. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Kita ingat Nabi cuma nak terangkan tentang Bani Israel. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fokuskan tentang umatku, kata, iaitu mereka yang datang, lahir, hidup selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala 73 millah, terpecah menjadi 73 millah. Ini Nabi tak sebut firqah, Nabi sebut millah. Millah ni kita boleh translatekan menjadi agama. Baik. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa, Nabi datang dengan istisna. Macam kita mengucap la ilaha illallah, ujungnya Allah. Selepas istisna pengecualian Allah. Tiada zat yang layak untuk disembah, dijadikan ilah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata kulluha, semua 73 ni finnar, dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu agama. Faqila ya Rasulullah mal wahidah, maka dikatakan dalam perjumpaan ini, bila Nabi sampaikan ini, peringatan ini, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah mal wahidah, apakah yang satu itu? Rasulullah, para sahabat ni dia memang dia entusiastik, dia nak tahu. Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jawapan yang ringkas tapi padat, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, iaitu apa yang aku ada pada hari ini, atau yang aku sunnahkan, yang aku ajarkan pada hari ini, wa ashabi, dan apa yang dilakukan oleh para sahabatku. Artinya macam tarawih, tarawih berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tahu, Nabi keluar pada malam pertama, kemudian para sahabat ikut, kemudian malam berikutnya
Nabi tak keluar dan Nabi menjelaskan, laqad alimtu min san'ikum walakinni lam akhruj ilaikum khasyitu an tufrada fata'jizu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tahu kalian tunggu aku untuk mendirikan solat yang terpanggil solat tarawih sekarang ni, tapi aku tak keluar, kata Nabi. Aku takut ianya jadi fardu fata'jizu, maka kalian lemah. Lemah itu bukan ditujukan pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tapi pada ni lah. Ni dan rakan-rakan yang sewaktu dengan ni lah yang lemah ni tadi kan. Solat berjemaah pun, solat fardu berjemaah pun punya susah nak pastikan 5 waktu sehari semalam. Ni nak berjemaah tarawih ni jadi wajib pula nanti. Tu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Umar Al-Khattab mendatangkan konsep solat tarawih secara berjemaah. Apakah dia memandai-mandai? Nabi dah confirm, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar naik menjadi khalifah Amirul Mukminin, jadi pemerintah tertinggi umat Islam pada ketika itu. Maka Umar datangkan, apakah itu syariat baru? Tak. Ianya apa yang diambil pengajaran daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau hadis ini yang kita sebut tadi dalam Sahih At-Tirmidzi sebenarnya mukjizat, tanda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad dia bukan saja bagi kita satu perbanding, a comparison between Bani Israel and us. No. The message yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita saksikan pada hari ini. Kita tak tahulah boleh bilang ke tak millah yang Nabi sebut dah cukup atau terlebih 73 ni. Salah satunya termasuklah Syiah. Jadi sekarang kita nak kata apa Syiah ni? Adakah dia mazhab atau adakah dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sharih, secara jelas di sini sebagai millah. Untuk itu saya bukan nak jual buku tapi ini buku-buku yang kita boleh tunjuk kamera lah kan. Mana tahu masuk TV kan. Ni buku-buku yang boleh kita jadikan rujukan. Saya bawa buku-buku yang simple tanpa kita meninggalkan buku-buku rujukan besar yang dikarang misalnya oleh Al-Imam Ibn Katsir, pengarang tafsir Ibn Katsir itu. Dia ada buku sejarah dia, tarikh dia, iaitu Al-Bidayah wan Nihayah, berjilid-jilid besar. Mungkin menjadi kesukaran pada kita untuk merujuk padanya. Jadi boleh kita tengok. Ini dalam bahasa Arab lah. Mana-mana nak translator silakan. Khiyanatu Syiah wa atharuha fi hazaimil ummatil islamiyah. Pengkhianatan Syiah dan kesan-kesannya dalam keruntuhan umat Islam, dalam meruntuhkan umat Islam. Ni disebut pengkhianatan ni sejak daripada golongan munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sampailah pada zaman kekacauan di akhir pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, membawa kepada perpecahan penyokong Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sampailah kepada runtuhnya kerajaan Abbasiyah Baghdad, sehingga jutaan manusia mati di tangan Hulagu, cucu Genghis Khan, tentera Tatar. Sampailah kepada pengkhianatan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sampailah hingga kepada jatuhnya kerajaan kuku besi General Saddam Hussein, yang sangat mengejutkan dunia. Suatu ketumbukan tentera yang hebat, yang memiliki perancangan yang hebat, tapi hasil pengkhianatan Syiah. In 20 days finish regime Saddam Hussein, dan sekarang yang berkuasa, bahkan orang yang tarik tali gantung yang menjerut leher Saddam Hussein. Saya bukan penyokong tegar Jeneral Saddam Hussein, tapi saya yakin dan percaya dia ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Jangan kata saya sokong kezaliman yang telah dia lakukan. Tapi
yang tarik tali gantung Saddam Hussein itu ialah sekarang ni salah seorang daripada ahli majlis tertinggi, ahli majlis syura kerajaan Iraq Syiah, iaitu Muqtada Sadr. Jadi dalam buku ni ada dia sebutkan kronologi peristiwa pengkhianatan Syiah. Begitu juga buku ni saya ambil masa sikit, nanti saya huraikan insya-Allah. Tak apalah, kita balik lambat sikit, hari ni hari Minggu, nak raya lagi pun. Baik, as'ilatun qadat syabab syi'ati ila al-haq, iaitu persoalan-persoalan yang menjadikan pemuda-pemuda Syiah yang kita tengok dalam upacara sambutan Ashura tu, pakai baju hitam, serban hitam, kemudian pukul berdarah-darah. Di Malaysia ada. Tuan-tuan tanyalah sendiri, tuan-tuan jawablah sendiri. Saya bagi soalan, tuan-tuan jawab sendiri. Ada ke tak ada perkara itu di Malaysia? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah. Maka para pemuda ni dia fikir, apakah selama ni yang dia buat ni betul? Jadi di sini disebut persoalan-persoalan yang akhirnya memberikan keinsafan, menjadikan para pemuda yang dahulunya terpengaruh dengan ajaran doktrin Syiah ini tadi insaf, sedar. Jadi mereka berkongsi pengalaman, fakta, dan mereka tulis buku ini untuk perkongsian pintar. Baik, yang ini buku spesial yang ditulis oleh Abu Khalifah Ali bin Muhammad Al-Qudaibi, yang dia juga berasal daripada penganut millah agama Syiah ni, dan kemudian dia insaf dan dia jelaskan penyelewengan serta fakta-fakta yang terdapat dalamnya. Maknanya kalau orang nak saman ke, nak buat laporan polis ke, kan, dalamnya ada fakta yang menunjukkan penyelewengan ajaran Syiah. Dan yang ini awal lagi ditulis sebelum daripada kejatuhan kerajaan Saddam Hussein di Iraq sana. Kita sebut kejatuhan kerajaan Saddam Hussein ni kerana selepas jatuhnya Jeneral Saddam Hussein dan rejimnya, maka selepas itulah golongan Syiah makin besar kepala, menguasai Karbala, Kufah dan sebagainya, sehingga mereka meneruskan aktiviti menghancur binasakan negeri Iraq itu sendiri dan memberi laluan kepada Amerika dan sekutunya untuk menyedut sepuas-puasnya minyak Iraq dan bermain dengan siapa sini traders fahamlah, bermain dengan harga minyak sesuka hati. Baik. Jadi insya-Allah saya ulas serba sedikit buku ni yang tajuknya Lillahi Thumma Lit-Tarikh Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Adhar, ditulis oleh salah seorang daripada ulama dalam majlis syura tertinggi dalam Dewan Ulama Najaf, iaitu Dewan Ulama tertinggi bagi Syiah. Macam mana bekas-bekas padri ni dia keluar daripada millah yang sesat tadi, Christian Trinity dan sebagainya, kemudian menjelaskan pada kita penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. Begitulah golongan ini dengan berkat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kekuatan pada mereka. Tersebut Allah beri kekuatan pada mereka kerana cabaran tentangan yang mereka hadapi bukan setakat ugutan, tapi nyawa mereka terancam, nyawa mereka dan ahli keluarga mereka terancam kerana mendedahkan fakta kebenaran ini tadi. Baik, saya mulakan dengan buku yang ditulis oleh Said Husin Al-Mausawi. InsyaAllah saya ambil ringkasan beberapa fakta ilmiah yang penting beserta dengan sumber rujukannya. Sumber rujukan yang diambil. Maknanya kalau kita nak mengajar, menyedarkan masyarakat, menyedarkan manusia tentang kesesatan Syiah ni tadi, kemudian ada pula geng-geng pembela Syiah ni kata apa bukti, mana dalilnya, maka kita boleh datangkan fakta ilmiah daripada kitab-kitab rujukan mereka sendiri. Baik, saya mulakan dengan fakta yang pertama, iaitu yang berkenaan dengan Abdullah bin Sabah. Dia bukan berasal daripada Sabah bernam ni. Sabah ni macam dalam Al-Quran surah Sabah, iaitu negeri lama, nama lama bagi negeri Yaman, atau lebih tepatnya empangan Ma'arib.
tempat Ratu Balqis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Iaitu Abdullah bin Sabah ni seorang lelaki yang menganut agama Yahudi. Dia berasal daripada Sabah, daripada Yaman. Dia datang pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, yang aman, damai, makmur ketika itu. Dan dia bersekongkol dengan golongan pemberontak. Macam mana dia boleh bersekongkol? Kerana dia macam juga moyang dia, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama hebat Abdullah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah ketua munafik di zaman Nabi SAW. Yang ini dia merupakan pewaris kepada golongan munafik zaman Nabi itu. Cuma dia muncul di zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Baik, kenapa kita sebut Abdullah bin Sabah? Bagi penganut Syiah, dia kata nama Abdullah bin Sabah ni tak wujud. Sebab itu bila ada diskusi berkenaan tentang Syiah ni, kita panggil orang Syiah, macam mana ni Abdullah bin Sabah? Oh, dia kata tak ada, tak wujud. Itu semua tuduhan palsu. Itu disebutkan di sini fakta dia. Syakhsiyatun wahmiyatun la haqiqatalah. Tak ada satu fakta pun yang menunjukkan Abdullah bin Sabah itu pernah hidup. Masya Allah. Maknanya yang selama ni kita baca dalam tarikh, dalam catatan tarikh, dalam catatan sejarah menyatakan Allah bin Sabah ni tak betul lah. Riwayat dia je yang betul. Macam juga bila dia menyatakan Al-Quran yang ada sekarang ni, yang kita baca, yang untuk imam baca dalam solat tarawih itu Al-Quran yang mengalami pelbagai kelemahan dan kekurangan dia. Quran yang original adalah Quran Fatimah. Baik, bila kita minta mana Quran Fatimah tu? Ada tapi tak boleh keluarkan. Kenapa tak boleh keluarkan? Akan tiba masanya nanti bila Imam Mahdi muncul baru keluaran Quran tadi boleh dikeluarkan. Baik, sekarang macam mana? Sementara belum dapat dikeluarkan Quran Fatimah tu, pakailah Quran yang ada. Astaghfirullahalazim. Apakah Nabi SAW Allah kata fa in lam tuballigh apa ayat itu, fama ballaghta risalatah, ayat tadi itu. Fama ballaghta risalatah, kalau seandainya engkau wahai Muhammad tidak menyampaikan, tidak memberikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ballaghta risalatah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau benar-benar tak boleh satu pun disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak sembunyikan, Nabi akan sembunyikan surah Abasa. Kerana surah Abasa itu awalnya merupakan tazkirah, reminder daripada Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi yang masam muka dia pada ketika itu kerana merasa terganggu kedatangan Abdullah ibni Ummi Maktum. Kalau Nabi nak sembunyikan, baik Nabi sembunyikan yang itu. Dia kata dalam Quran yang ada ni, Rasam Uthmani, ada banyak surah-surah yang disembunyikan. Satu lagi, siapa download daripada pakai yang calik-calik ni, smartphone ni, kena check betul tak ayat tu. Kadang-kadang ada kesalahan daripada segi itu. Kalau check dah betul tak apa. Kadang-kadang kita rely on that. Rupanya ada, biasalah orang kadang mengambil kesempatan untuk mengelirukan kita. Jadi kita kena check. Yes, kita boleh gunakan. Jadi samalah macam Syiah ni tadi. Dia menuduh bahawa Quran yang ada ni tak betul. Macam dia menyembunyikan fakta berkenaan tentang Abdullah bin Sabah. Baik, cara nak counter balik ialah kita kaji kitab-kitab atau buku-buku rujukan yang mereka jadikan pegangan. Macam kita counter golongan Trinity, Kristian dan lain sebagainya, orang Yahudi. Sama juga kita nak membetulkan fakta, maka kita rujuk kepada apa yang ada
dalam rujukan-rujukan mereka. Sebagaimana pengamal undang-undang dia rujuk, ini undang-undang ni, klausa ni, ya, dan sebagainya. Baik, kita ambil daripada Abu Ja'far alaihi salam. Abu Ja'far ni adalah merupakan salah seorang daripada imam yang 12. Kan Syiah ni dia ada imam dia 12 orang imam yang menurut ajaran Syiah ni, siapa yang tidak beriman pada 12 orang imam ni, artinya dia tidak beriman. La imana, tak ada iman bagi orang yang tidak mempercayai 12 orang imam. Kita apa macam? Ada tak Nabi SAW pesan yang diwajibkan pada kita, rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, tahu, kemudian percaya kepada Rasul, kitab. Itu belum cerita lagi kitab-kitab di kalangan orang Syiah. Dia ada tambahan, termasuk kita hendaklah, dia kata, beriman pada Taurat dan Injil. Lah, memang kita beriman pada Taurat dan Injil, tapi datangnya Al-Quran tadi memansuhkan ajaran Taurat dan Injil. Manakala bagi Syiah tak, kita wajib baca Quran dan kita wajib baca Taurat dan Injil. The thing is, where is Taurat and Injil? Yang ada sekarang itu Old Testament, New Testament, Good News Bible. That is not Injil and Taurat. Okey. Jadi kata Abu Ja'far alaihi salam, tadi dia kata Abdullah bin Sabah ni tak wujud, pembohong. Ini orang Sunni. Orang Sunni tuduh kami. Baik, riwayat daripada imam dia sendiri. Anna Abdullah bin Sabah kana yudda'an nubuwah. Kata Abu Ja'far, imam mereka sendiri kata begini, sungguhnya Abdullah bin Sabah itu pernah mendakwa. Kana yudda'a nubuwah ni maknanya pernah mendakwa kenabian pada diri. Maknanya, nombor satu, Abdullah bin Sabah ni wujud atau tidak? Kalau tak wujud, macam mana imam hang ni kata Abdullah bin Sabah yudda'an nubuwah? Wa yaz'amu anna amiral mu'minin wallahu ta'ala. Punya nak kata syaitan, iblisnya Abdullah bin Sabah ni, dia mengaku dia Nabi. Habis siapa Tuhan? Dan dia menyebarkan ajaran pada ketika itu, iaitu di penghujung dah kacau bilau kucar kacir pemerintahan Uthman bin Affan tadi, dan kemudian masuk kekacauan tadi berterusan sampai kepada zaman Khalifah Ali dan Muawiyah, perbalahan di situ. Maka dia kata Amirul Mukminin ni adalah Allah Ta'ala. Ini imam dia sendiri kata. You kata tak ada, tapi imam you kata ada. Sekarang nak percaya siapa? Kalau you kata kena percaya pada imam ni kata Abdullah bin Sabah wujud. Dia mengaku dia jadi Nabi dan Tuhannya adalah Ali. Baik, fa balagha dalika Amirul Mukminin. Dalam riwayat Imam Ja'far ni kata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, yang dipuja oleh golongan Syiah ni tadi, dia dengar berita kata Abdullah bin Sabah ni mengaku Nabi dan menyatakan pada orang ramai bahawa Ali itu adalah Allah. Dia pun dipanggil. Fada'ahu wa sa'alahu fa aqarra bidzalik. Dipanggil, dibuat pertanyaan terus, direct, tak payah buka kertas siasatan, kaji, selidik, tak ada. Panggil terus. Kau mengaku jadi Nabi? Kau mengatakan pada orang ramai bahawa aku ni Allah? Dia kata ya. Wa qad kana qad ulqiya fi raw'i anta Allah wa inni nabi. Ya, dia kata, telah datang pada ilham yang datang pada aku. Raw'i ni maknanya ilham yang dia dapat, seolah-olah macam dia dapat wahyu, dia Nabi. Dia kata macam juga Rasul Melayu, dia kata surah Yasin tu turun pada dia. Kan? Kita duk geger ni Iran, Syiah, kan? Saya tengok penyampai dalam radio tu, dia tak sebut negara Iran, tapi ini bukan radio, ini masjid Al-Mujahidin. Jadi saya sampaikan fakta, untuk fakta. Kita duk geger kata Syiah, Iran dan sebagainya, Khomeini. Ni Rasul Melayu, surah Yasin tu turun pada air, dia kata. Very clear dia sebut. Surah Yasin turun pada air. Astaghfirullahalazim. Kan?
Baik. Jadi dia kata, sungguhnya telah datang seperti wahyu padaku, kata Abdullah bin Sabah ni, menyatakan bahawa engkau adalah Allah dan aku Nabi. Faqala Amirul Mu'minin, wailak qad sakhira minka syaitan farji' an hadha thakilatka ummuka wa tub. Ini ucapan suatu celaan dalam bahasa Arab. Bila orang kata thakilatka ummuk ni, bukan maksudnya dia maki mak kita. Sungguhnya kata mak kamu ni sangat maknanya sangat sui lah. Bahasanya begitu, sangat tidak beruntung, sangat celakalah ibumu kerana beranakkan kamu. Begitu maksud dia. Lepas tu Imam Ali mengeluarkan satu ketetapan, hendaklah Abdullah bin Sabah ni diberi tempoh 3 hari, iaitu untuk yustata, untuk bertaubat, dan selepas 3 hari falam yatu, dia tak bertaubat, dan selepas itu fa'ahraqahu bin nar. Al-Imam Ali karramallahu wajah pada ketika itu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda kepada cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain telah menjatuhkan suatu hukuman. Hukuman tadi adalah hukuman dibakar hidup-hidup. Kenapa bakar hidup-hidup? Dan itulah hukuman paling layak untuk orang yang mengaku dia Nabi. Bukan setakat dia mengaku dia Nabi, tapi dia mendakwa pula Ali ni tadi sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia nak samakan Ali ni macam Dajjal. Dajjal je yang mengaku dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu riwayat daripada Imam ni sendiri. Jadi macam mana? Kalau you kata Abdullah bin Sabah tak ada, macam mana dalam rujukan you sendiri menyatakan bahawa Abdullah bin Sabah itu wujud? Jadi panjang penjelasan di sini, saya ambil secara ringkas sebagai contoh. Baik. Yang kedua, fakta yang kedua, al-haqiqatu fi intisab asy-syi'ati li ahli al-bait. Hakikat, iaitu kebenaran, fakta, benarkah Syiah ni dia merujuk kepada hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam kitab dia sendiri, iaitu Al-Kafi. Al-Kafi ini merupakan kitab rujukan besar bagi penganut Syiah. Al-Kafi. Qala Amirul Mu'minin, ini dalam kitab dia. Sebab itu kita kata kita nak betulkan fakta dia, maka kita rujuk pada kitab dia. Dalam kitab you kata ada begini, macam mana you nafikan? Baik. Kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah, law mayyastu syi'ati, kalau dia tak nak pakai hadis-hadis yang kita ada, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dia kata semua ni kafir semua, daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tambahlah a'immatul hadis ni semuanya kafir pada mereka. Baik, kita ambil kitab mereka, Al-Kafi. Dalam Al-Kafi ada diriwayatkan bahawa Amirul Mu'minin Ali Abi Talib karramallahu wajhah ada menyebutkan, law mayyastu syi'ati lama wajadtuhum illa wasifa, walau imtahantuhum lama wajadtuhum illa murtaddin, walau tamahhastuhum lama khallasa min al-alf wahid. Dalam kitab Al-Kafi juzuk 8 muka surat 338. Baik. Maksudnya kata Imam Ali, kalaulah dia kata aku nak mayyaz, aku nak choose among syi'ati. Syi'ati maknanya penyokong-penyokong yang mengaku kata penyokong-penyokong setiaku ni, pengampu-pengampu ni, ampu sana ampu sini ni, lama wajadtuhum illa wasifah, nescaya aku takkan boleh nak mengambil seorang pun daripada mereka melainkan cuma pembohongan, cakap aja, cakap tak serupa fikir. Itu satu. Yang kedua, walau imtahantum lama wajadtuhum illa murtadin, kalau aku buat pemeriksaan, maknanya imtihan, asal maksud imtihan ni exam. Tanya Imam Ali kata, kalau aku uji coba mereka, nescaya aku tak dapatkan pada mereka, pada Syiah ni, melainkan semuanya murtad.
Dan yang ketiga, walau tamahhastuhum lama khallas min al-alf wahid. Kalau aku sekali lagi nak pilih daripada kalangan mereka itu untuk aku jadikan sebagai orang yang aku percayai, nescaya aku takkan dapat, walau daripada 1000 tu seorang pun aku tak boleh dapat. Jadi mana Syiah? Mana Syiah ni dengan Ali karramallahu wajhah? Baik. Kemudian dalam kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ni juga merupakan kitab rujukan utama orang Syiah. Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, ya ashbahur rijali wala rijal, hulumul atfal wa uqulu ribatil hijal, lawadadtu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan jarat wallahi nadama wa aqabat sadma. Dia kata, wahai lelaki yang tak menyerupai lelaki, nama je lelaki, maknanya semua pondan semua. Kenapa jadi pondan semua ni? Ni siapa cakap ni? Bukan saya cakap. Ni dalam kitab Al-Kafi dia kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ali kata hang pondan, tapi yang tak mengaku hang pondan. Kenapa Imam Ali kata begitu? Kerana mereka ni pengecut. Kalau dia datang dengan kita, pada kita orang ahli sunnah wal jamaah ni, yang Nabi kata ma ana alaihi al-yawm wa ashabi ni tadi, ikut apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tata cara atau apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, nescaya mereka akan kata na'am, ya kami ikut kalian. Tapi di belakang mereka mengkhianati. Kenapa? Cara pondan, cara pengecut berurusan. Dia kata lawadatu ni maksudnya alangkah seronoknya, alangkah indahnya kalau aku tak tengok kalian dan kalau aku tak kenal kalian. Why Ali menyatakan begini? Kerana para sahabat yang lain ketika kekacauan berlaku, para sahabat mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, janganlah dikau pergi ke sebelah Syam, janganlah tinggalkan Madinah ni, you stay here Amirul Mukminin. Para sahabat pesan, ingatkan, beri nasihat pada Amirul Mukminin ketika itu, jangan tinggalkan Madinah, stay here. Tapi Ali tetap berkeras untuk pergi ke Iraq, untuk pergi ke Kufah, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Al-Imam Ali menemui ajalnya. Di tangan siapa? Di tangan pengkhianatan yang dilakukan oleh golongan Syiah la'natullahi alaihim ajma'in, tanpa kita melupakan sejarah penglibatan Khawarij. Baik. Kemudian dia kata ma'rifatan jarat wallahi nadama, iaitu kenal pun dia kata, aku kenal dengan kalian yang dia kata demi Allah hanya mengundang kekesalan. Qatalakumullah, laqad mala'tum qalbi qayhan wa shahantum sadri ghaidan wa jara'tumuni naghbat tuhma anfasan. Maksudnya kata Imam Ali, aku kenal kalian, tapi sejak daripada mula aku jejakkan kaki sini di Iraq, di Kufah ni, aku kenali kalian semuanya pengkhianat, pembohong, dan semoga Allah melenyapkan kalian. Itu doa Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Apakah Syiah akan lenyap? Ya, ini doa daripada bukan saja Al-Imam Ali, tapi juga anak anda Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Hasan dan Husain. Baik, seterusnya kita tengok apa yang dikatakan oleh cucunda kesayangan Rasulullah, iaitu anak anda kepada Al-Imam Ali, Al-Imam Husain. Ada menyebutkan juga dalam Al-Irsyad lil Mufid, ini kitab orang Syiah. Kalau dia nak tolak macam mana, ini kitab rujukan dia. Sebab itu kita kata, kita datangkan buku kitab yang ditulis oleh bekas penganut Syiah, dia ambil rujukan daripada kitab-kitab pegangan orang Syiah. Baik, apa kata Imam Husain dalam doa dia? Allahumma in matta'tahum ila hin fafarriqhum firaqa
waj'alhum tara'iqa qidada wa la tardil wulat anhum abada fa innahum da'una liyansuruna thumma 'addu 'alaina faqataluna. Maksudnya, ya Allah, macam kita doa dalam doa kunut tu, maka Imam Ali dia berdoa dalam kunut nazilah, dia minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Ya Allah, seandainya engkau panjangkan riwayat usia mereka, ya, maka pecah-pecahkan mereka kepada pecahan-pecahan sehingga mereka bergaduh sesama sendiri. Baik, kita tengok pecahan-pecahan Syiah. Ada Isna Asyariyah, ada Ja'fariyah, ada Ismailiyah. Ismailiyah ni dia pernah datang ke Malaysia. Dan waktu saya belajar di Yaman dulu, dia tawaf dia, haji dia bukan pergi Makkah, tapi haji dia pergi Hadramaut. Jangan marah orang Hadramaut. Orang Hadramaut jangan marah, ya. Tapi dia mencemarkan bumi Hadramaut tu, dan dia mendakwa haji yang hakiki yang sebenar ialah tawaf di kubur Nabi Hud. Astagfirullahaladzim. Kalau nak tawaf kubur, baik kita pergi Madinah tawaf kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ismailiyah, pecahan daripada apa yang berkat doa cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Lagi, waj'alhum tara'iqa qidada, dan jadikan mereka ini melalui jalan-jalan yang sukar, yang orang nampak kesesatan mereka. Tapi sayang, unfortunately, yang sesat itulah yang diikuti dengan Pak Pinnya, kerajaan langitnya, kan? Na'udzubillah min dzalik. Orang ikut walaupun sesat. Wala tardil ulat anhum abada, dan janganlah ya Allah sekali-kali engkau meredai kepimpinan mereka. Artinya siapa yang dulu kagum dengan revolusi yang dikatakan revolusi Islam Iran, pimpinan Khomeini, tarik balik. Kalaupun anda penyokong revolusi, anda sokong kebangkitan rakyat Iran, anda boleh sokong kebangkitan rakyat Iran tahun 1979 yang menumbangkan kerajaan Shah Iran. Saya tak ulas itu dari sudut politik, tapi nak ulas dari sudut kesesatan Khomeini. Nanti saya ambil sedikit masa untuk sebutkan siapa sebenarnya Khomeini. Baik. Ini doa daripada Al-Imam Husain karamallahu radhiyallahu anhu. Fa innahum da'una, kenapa begitu wahai Husain, wahai sunda kesayangan Rasulullah? Fa innahum da'una, ya Allah, sungguhnya kami dulunya letakkan kepercayaan pada mereka kerana mereka mengaku kami Syiah, kami nak bantu ahli keluarga Rasulullah. Rupa-rupanya ya Allah, mereka lah yang merancang untuk membunuh kami, sehingga dalam buku, saya ingat lagi, saya sekolah, macam tuan-tuan dan perempuan, saya sekolah di sekolah menengah, baca buku, tak ingat tingkatan berapa, pengajian Islam. Buku tu kecil. Dalam buku tu dia masukkan fakta sejarah menyatakan pertelingkahan Ali dan Muawiyah dan pembunuhan Hasan dan Husain disebabkan oleh anak anda Muawiyah, iaitu Yazid. Maka saya minta, saya tak tahu, saya tak terlibat dengan penggumbalan ni buku apa semua. Saya mintalah mereka yang terlibat dengan penggumbalan buku-buku ni tadi, tolong tarik balik fakta ni. Ini fakta bohong. Tolong rujuk balik kepada catatan sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga hadis-hadis kita ada menyebutkan di situ yang bunuh Yazid, yang membunuh Husain, yang memenggal kepala Husain bukanlah Yazid bin Muawiyah, wa innama adalah orang Syiah sendiri. Jadi tolong betulkan. Sila rujuk kepada catatan-catatan yang dibuat terutamanya oleh para ulama yang insaf daripada ajaran Syiah ni, dan dia tulis fakta-fakta kebenaran seperti ini. Baik, sebelum saya sambung, kita ambil fakta tentang Muawiyah. Orang Syiah meriwayatkan suatu hadis yang kononnya Nabi SAW bagi tahu kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, ini masyhur ni, kita sebut. Dia kata dia mengaku ini hadis. Sebab itu kita bila baca hadis, kita buka
Hadis tu siapa yang sampaikan? Daripada siapa? Daripada Nabi. Siapa kemudian ni sampailah pada kita. Kalau kitab tu hadis tu daripada Bukhari ambil daripada siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Syiah ni dia licik? Dia masukkan, dia ambil rantaian periwayatan hadis tadi, dia masukkan orang dia seorang dan kemudian dia manipulate, dia putar belit hadis itu tadi. Macam last time kita get confused bila bercakap tentang mukjizat dalam hadis Nabi. Nabi kata 40 hari air mani. Duduk diam dalam worm tu 40 hari jadi air mani. Nabi tak kata begitu. Nabi kata 40 days dia perform from sperm and ovum tu dia bertukar morula dan sebagainya, proses dia in 40 days. Tapi dalam hadis dalam mata arba'in pun dia sebut nutfah. Bila kita cek balik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ternyata the word nutfah tu is not there. Tapi macam mana boleh ada begitu? Itu kita kata pentingnya periwayatan ni tadi. Baik. Dalam hadis yang disebutkan tadi, kononnya Nabi SAW datang jumpa Muawiyah. Ini orang Syiah cukup menyampah dengan nama Muawiyah ni. Dia tak tahu fakta, dia tak buka kitab, buku rujukan dia sendiri. Kononnya Nabi bagi tahu, wahai Muawiyah, keturunanmu lah yang akan membunuh anak-anakku. Siapa anak-anak yang dimaksudkan di sini? Nabi ni dipanggil Hasan dan Husain tu anak-anak dia. Kenapa? Kerana terlalu sayang. Siapa yang ada cucu-cucu kesayangan ni, Allah dia buat tu lebih pada anak lagi. Cucu ni tadi sayang cucu. Begitulah Nabi SAW punya sayang cucu dia. Sujud, apa Nabi sujud lama sangat ni? Rupanya Hasan dan Husain tenggek sini ni. Punya Nabi sayang tadi. Baik tu dia kata, keturunanmu lah. Tengok dia ambil kesempatan nak manipulate fakta. Keturunanmu lah yang akan membunuh anak-anakku ni. Maka kononnya Muawiyah telah bersumpah, demi Allah, dia aku takkan kahwin selama-lamanya. Habis mana dapat ni Yazid, Marwan, keturunan Bani Umayyah ni? Cucu cicit Muawiyah ni. Kalau dia bersumpah dia tak kahwin selama-lamanya, mana dapat? Anak angkat ke? Anak pungut ke? Diriwayatkan pula tu. Dia pandai pula orang Syiah ni. Syahdan, maknanya kalau dalam kitab Melayu lama syahdan, maka adalah bila dia dah bersumpah begitu, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Muawiyah ni berpenyakit. Penyakit tu tang mana? Itulah tang alat tu. Alat sulit kemaluan Muawiyah. Tengok dia nak putar belitkan fakta. Baik. Jadi bila dia mengalami sakit tu tadi, dia datang balik jumpa Nabi SAW. Kononnya dia mengadu. Jadi kata Nabi, ini sakit ni, dia ubat dia tak lain tak bukan melainkan kena kahwin. Kahwin baiklah sakit tu. Jadi kerana ni Nabi cakap kononnya, maka Muawiyah pun batalkan sumpah dia. Dia tarik balik sumpah dia. Kan? Kan? Ini bukan cerita orang tarik balik pengakuan bersumpah, tu cerita lain. Ini cerita Muawiyah dia batalkan sumpah dia. Kononnya dalam cerita ni tadi dia pun kahwin. Cuma ni tengok punya temberang orang Syiah ni tadi. Macam mana cara dia tak nak dapat anak? Kan? Masa tu injection apa semua tak ada kan, lepas tu sarung apa semua tak ada, belum invent lagi. Dan kalau ni nanti dapat anak, jadi caranya dia pun pergi ke kampung pedalaman, dia cari makcik yang confirm dah menopause. Kan? Konon-kononnya dia tanyalah. Konon ini cerita ni Syiah ni betul ni. Tolong rujuk pada fakta. Bukan, kita bukan nak mengumpat buat cerita dongeng pagi-pagi Ramadan ni. Kononnya dia pun pergi tanya, makcik dah menopause belum? Confirm makcik menopause dah? Ya, confirm. Kenapa? Kan tanya ni gila ke apa? Saya nak kahwin dengan makcik. Nak kahwin dengan aku? Makcik ni seronok lah. Muawiyah nak kahwin. Kan? Muawiyah yang handsome, yang segak ni tadi, sahabat Nabi SAW, kahwin dengan dia. Kahwin. Tapi dia kata takdir Allah. Mengandung makcik menopause tu tadi. Kan? Makcik yang dah menopause tadi mengandung, dan kemudian lahirlah Yazid yang huduh ropenya, kata orang Perak.
Dia gambarkanlah Yazid ni hodoh rupanya, macam dia gambarkan. Dalam kitab orang Syiah, dia tuduh wajah Ali karramallahu wajhah yang segak tampan lagi perkasa itu tadi seperti wajah Imam Khomeini la'natullahi alaihi. Imam Khomeini dia saya bukan menghina Imam Khomeini dari segi fizikal dia, tapi dia menghina Imam Ali karramallahu wajah dengan dia menyamakan rupa botaknya kepala Khomeini, bodohnya rupa Khomeini tadi. Begitulah rupa Ali karramallahu wajah, dia nak samakan kedudukan Khomeini dengan Ali karramallahu wajah. Jadi dia kata Yazid ni dalam riwayat tadi dapat daripada makcik menopos tadi. Maka jadi juga apa yang Nabi sebut. Tengok, dia nak kata ni kononnya mukjizat. Sebab kita untung mengaji mukjizat daripada hadis. Yang mana satu ke hadis yang betul dan mana satu hadis yang palsu. Baik. Jadi maknanya itu bila orang mengaku dia daripada keturunan Rasulullah dalam bab Syiah ni tadi. Saya cakap bab Syiah dan bila dikaji sebenarnya mereka adalah pengkhianat ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya teruskan dengan fakta yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan beberapa pembohongan yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sesungguhnya anak andamu iaitu Fatimah akan mengandung dan melahirkan seorang zuriat yang akan dibunuh oleh umatmu sendiri, kononnya. Kemudian Nabi SAW kononnya memberitahu kepada Fatimah. Logik, seorang bapa yang sangat menyayangi anak dia bagi tahu satu berita perkabaran yang sangat sedih ketika anak tadi sedang mengandungkan. Macam mana perasaan perempuan tengah mengandung? Tuan-tuan tanyalah sendiri, macam mana perasaan dia masa mengandung ni tadi, dengan kepayahan dan sebagainya. Al-Quran pun menjelaskan perkara itu. Jadi kononnya Nabi bagi tahu pada Fatimah, Jibril telah datang padaku memberitahu bahawa kandunganmu ini nanti akan dibunuh oleh umatku. Dan kemudian sejak daripada berita itu, maka Fatimah dalam keadaan yang sangat sugul, sangat menyedihkan dan tidak meredai kandungannya itu tadi, sehingga bila lahir tidak dipedulikan oleh ibu, oleh Fatimah ni tadi. Nabi ambil Husain ni tadi, dokong dia, dan cara nak menyusukan dia, setiap kali dia menangis nak minta susu, bukan Fatimah yang menyusukan, tapi jari Nabi SAW yang disedut oleh Husain ini tadi, dan setiap kali sedutan itu memberikan kekenyangan selama 3 hari. Kata riwayat Syiah la'natullahi alaihim ajma'in. Kalau nak tunjuk mukjizat Nabi SAW sekalipun, biarlah faktanya jelas. Fakta bahawa keluar daripada jari Nabi air, itu fakta, itu hadis yang orang tak boleh pertikaikan. Jari Nabi belah bulan, itu fakta, Al-Quran sebutkan. Tapi fakta menyatakan sekali sedut, Husain sedut 3 hari kenyang, Masya Allah. Tak apalah tu, tak apa lagi, kita boleh ni lagi. Oh, you nak kata apa? Mukjizat Nabi. But then you nak kata bahawa Fatimah benci pada anak dia sendiri sehingga tak mau menyusukan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu disebut dalam fakta dalam kitab rujukan mereka. Baik, fakta seterusnya berkenaan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab. Apa ada dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kalau tadi bercakap tentang cucu Nabi, menantu Nabi, ini bercakap tentang Nabi SAW sendiri yang mereka kata kami cinta Rasulullah. Baik, kalau orang kata cinta Rasulullah, tengok riwayat dia. Dia menafsirkan ayat daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik amsik 'alaika zawjaka wattaqillah
wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Sehingga akhir ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Qala ar-ridha, as-saduq anir ridha alaihi salam. Iaitu ar-ridha ni salah seorang daripada imam 12 ni tadi. Dia bagi tahu begini penafsiran tu. Dia kata, ini dalam kitab tafsir dia, Uyunu Akhbarir Ridha. Boleh rujuk. Uyunu Akhbarir Ridha, safha dan muka surat 112. Dia kata begini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasada dar Zaid ibn Haritha fi amrin arada fara'a imra'atahu Zainab taghtasil faqala laha subhanalladzi khalaqaka. Boleh faham Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata tafsir ayat ni. Ayat tadi berkenaan dengan apa? Iaitu perintah Allah nak bagi tahu hukum hakam berkenaan dengan bapa angkat dan mak angkat dan anak angkat. Kalau kita bela anak angkat, lelaki atau perempuan, bila dia dah dewasa, dia tetap anak angkat. Dia takkan jadi anak kita. Lain dengan anak susuan yang disusukan oleh isteri kita. Itu jadi anak susuan. Anak susuan ni barulah dia boleh buka aurat dia depan kita, boleh bersalam. Tapi kalau anak angkat, walaupun daripada kecil kita bila dia tetap anak angkat. Aurat kena jaga, salam tak boleh. Ini raya tak boleh salam. Kalau nak salam pakailah sarung tangan. Kalau nak begitu. Kerana apa? Ayat Al-Quran ni dia nak bagi tahu Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi. Cannot be your son at all. Dia tak boleh panggil dia Zaid bin Muhammad. You boleh panggil ya ibni, wahai anakku. Tak apa, biasa. Kita boleh panggil anak orang lain, wahai anak anda. Biasa. Tapi nak menasabkan pada kita, macam pernah berlaku Nabi menasabkan pada dirinya Zaid ni tadi, tak boleh. Jadi turun satu hukum, dan untuk menjelaskan hukum tadi, bila mana Zaid menceraikan isterinya Zainab binti Jahsh atas sebab-sebab tertentu, termasuk tidak sekufu. Itu yang kita kata dalam hukum ni tadi dijelaskan, kita pilih pasangan. Kalau nak tambah lagi kata kota, saya bukan ni, saya bagi cadangan, saya tak suruh kan. Pilih yang sekufu. Sekufu dari segi macam mana, itu tuan-tuan timbang tara sendirilah macam mana kan. Sekufu ni tadi, sekufu dari segi dari segi kedudukan, sekufu dari segi penghidupan, begitu. Jadi antara faktanya Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsh ni tidak sekufu. Maka rumah tangga mereka akhirnya terlerai. Dan Allah nak bagi tahu, Allah perintahkan agar Nabi kahwin dengan Zainab. Jadi Nabi ni keberatan, kerana ini anak angkat dia. Tiba-tiba nak kahwin dengan isteri pada anak angkat dia. Tapi Allah perintahkan. Orang Syiah, fakta dia nak menghina Nabi SAW. Kalau kita tidak sensitif lagi, tak tahulah nak kata macam mana. Dalam Uyunu Akhbarir Ridha, iaitu kitab tafsir dia kata begini, bahawa Nabi SAW satu hari dia pergi rumah Zaid bin Harisah, anak angkat dia. Bila sampai di rumah Zaid bin Harisah, Nabi ni, baginda ternampak Zainab binti Jahsh sedang mandi, tengah mandi. Dan bila Nabi nampak Zainab binti Jahsh tengah mandi ni tadi, Nabi terlopong dia. Dan Nabi mengucapkan subhanalladzi khalaqaka. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai kafir, wahai Syiah, kan, masa bila pula Nabi terlopong tengok orang perempuan? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni maksum. Tiba-tiba hang kata Nabi terlopong tengok tubuh badan Zainab yang sedang mandi itu tadi, dan Nabi mengucapkan maha suci Allah yang telah menjadikanmu, dan terus bagi tahu Zaid, ceraikan isterimu sekarang, aku nak kahwin dengan dia. Itukah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Syiah, wahai kafir. Kenapa saya panggil wahai Syiah, wahai kafir ni tadi? Tuan-tuan nak ikut saya silakan, tak nak ikut fikir-fikirkanlah. Kenapa kita kata begitu? Kerana itu penghinaan pada Nabi. Macam kita marah orang buat kartun Nabi SAW, tentulah kita marah kepada orang Syiah yang datangkan fakta bohong ni tadi, kepada Nabi SAW. Dan begitu juga fakta lain. Saya ambil ini last sebelum kita bersurai insya-Allah. Mut'ah.
berkenaan dengan mut'ah. Mut'ah ni kita faham lah macam mana konsep dia, mut'ah. Baik, berkenaan dengan mut'ah, saya ambil satu fakta berkenaan tentang Al-Imam Khomeini. Al-Imam Khomeini ditemani, satu ketika ditemani oleh ni pengarang kitab ni, Said Hussein Al-Mausawi. Jadi wahai para pengkagum Imam Khomeini, sila rujuk kepada kitab yang ditulis sendiri oleh bekas pengiring Imam Al-Khomeini. Dia kata begini pasal mut'ah ni. Mut'ah ni memang satu kewajipan pada kami pemimpin-pemimpin, imam-imam, ulama-ulama Syiah. Woi, untung jadi ulama Syiah, hari-hari mut'ah. Kan? Kita pakai baju macam mana kita pakai tukar baju hari-hari tu. Pagi pakai lain, malam tukar. Macam itulah dia mut'ah. Pagi lain, malam lain. Imam, ulama Syiah. Jadi kalau tu, kalau terpedaya juga, wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Baik. Satu ketika dia menemani. Waktu ini belum revolusi Islam Iran. Belum lagi, tapi dah dekat nak revolusi. Jadi orang pun mengenali Khomeini ni, termasuklah penyokong-penyokongnya di Iraq. Jadi dia masuk ke Iraq secara diam-diam, secara sembunyi, dan dia telah pergi melawan. Termasuklah dia pergi ke rumah satu orang pengikut dia, lamma kana al-Imam al-Khomeini muqiman fil Iraq. Dia mukim di situ di Iraq selama beberapa lama untuk menggerakkan revolusi Syiah ni tadi. Dan kemudian dia mabit, dia bermalam di suatu rumah. Orang tu punya sukalah jamu dia, sembelih kambing apa semua, makan. Jadi bila tiba dah malam, dah nak tidur, akhirnya keluar anak tuan rumah. Rasa-rasa anak tuan rumah ni umur berapa? Kan? 10 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Umur anak ni tadi 4 atau 5 tahun. Kata Imam Said Hussein Al-Mausawi yang menemani, kerana dia pengiring Imam Khomeini pada ketika itu. Jadi bila dia nampak budak kecil yang malang ni tadi, dia kata, aku ni, dia bagi syarat lah kepada tuan rumah ni, untuk mut'ah lah maknanya, untuk nak korek. Saya minta maaf saya guna perkataan tu, kerana biadabnya Khomeini mengatasnamakan Islam. Jadi si bapa yang durjana, yang bangsat, yang dayus ni, punya dia gembira anak dia nak dimut'ahkan dengan Khomeini, pemimpin, maksum. Dia punya suka, silakan dia bagi bilik khas apa semua. Malam itu kata Al-Imam Hussein Al-Mausawi, aku mendengar rintihan si anak tadi sejak daripada masuk bilik sampailah ke pagi hari. Dia mengerang kesakitan kerana dikorek oleh Khomeini. Nak tahu sangat siapa Khomeini, wahai pendukung Khomeini. Artinya, kalau kagum dengan revolusi, sedarlah bahawa yang banyak mendukung revolusi Islam Iran, banyak mendukung kebangkitan rakyat Iran dalam revolusi 1979 adalah pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebenarnya majoritinya ketika itu adalah kira-kira 70%. Tapi kita mungkin tak ditunjukkan gambar-gambar macam mana ikan-ikan salai itu digantung. Begitulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah digantung di salai. Sebaik saja berjayanya revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh golongan Syiah. Jadi kesimpulan saya ambil, minta maaf pagi ni saya minta laluan untuk menyampaikan, rasa saya tak keluar daripada tajuk mukjizat ilmiah. Inilah mukjizat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Imam At-Tirmidzi tadi, hadis sahih, menyatakan umat ini terpecah menjadi 73 millah, termasuklah doktrin ajaran agama Syiah. Dia bukan mazhab, tapi dia agama Syiah yang perlu kita sedarkan semua pihak agar sama-sama mengambil tindakan yang selanjutnya untuk meneguhkan
ya, wahdatul ummah, untuk meneguhkan kekuatan umat ini. Atau kalau tidak, kita akan tengok menerusi YouTube, menerusi siaran-siaran TV, bagaimana golongan Syiah setiap hari menyembelih saudara-saudari kita muslimin muslimat di bumi Syria, bumi Damaskus. Kalau kita baca kitab Imam Nawawi, salah seorang daripada imam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mendiami kota Damaskus, sedihnya kita bila tengok kota Damaskus, masjid-masjid di Damaskus, dia di Damsyik di Syria, dihancur leburkan oleh pemerintah Syiah dan yang bersekongkol dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada pagi ini. Mohon ampunan maaf kalau terlebih masa dan kalau terlanjur perkataan. Qulu qawli hadza. Selamat menyambut Aidul Adha. Selamat menyambut Aidul Fitri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pada kita Lailatul Qadar insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Can't hear you. Khomeini. Khomeini invited. Invented what? I can't hear you. Mutahhar. Oh, you mean mut'ah? Oh, mut'ah. Mut'ah ni. Okay. Honestly believe that Yazid has nothing to do with the massacre that happened at Karbala. Nothing to do. Yazid, the son of Muawiyah, has nothing to do with the massacre at Karbala. Therefore, we believe that Yazid was an honest man. He was a faultless man. How come in India, Pakistan, hundreds of years, there is no such thing as Yazid? Pakistan, India. No name Yazid, the name of the man, literally. Okay. So soalan tadi daripada Haji ni, dia believe. So of course I believe. Atau kalau tidak, buat apa saya datang kemari dan jelaskan pasal fakta ni tadi. Mut'ah ni dia berlaku di zaman Nabi SAW, tapi dia dihentikan hukumnya dalam satu peristiwa. Maknanya after that no more mut'ah. Dan mut'ah itu taklah berlaku sebagaimana yang difahami oleh Syiah. So mut'ah itu tadi sudah pun dibatalkan, diharamkan sejak daripada peristiwa, if I'm not mistaken, dalam peristiwa penyerangan orang Islam pada kampung Yahudi pada ketika itu. After that stop. Maknanya waktu itu wanita-wanita Yahudi boleh dimut'ah oleh tentera-tentera Islam. After that stop. That's it. Dia tak ada penerusan pada itu. And then the second one tentang penglibatan Yazid. Of course, selepas Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Yazid mengambil alih pemerintahan. Memang kekacauan berterusan ketika itu, tapi bukan Yazid orang yang bertanggungjawab. Kita kata bukan Yazid orang yang bertanggungjawab mengarahkan agar Sayyidina Hussein dibunuh dan kepalanya dipenggal dan kepalanya dibawa. Bukan dia, tapi adalah hasil pengkhianatan orang Syiah. Sebab itu kita kata, kita nak rujuk fakta ni, kita rujuk kepada pada fakta-fakta yang even ada dalam kitab-kitab rujukan pegangan orang Syiah itu sendiri. Begitu. Okey, Ji? Yes. Okey, berkenaan dengan India apa tadi kan, nama Yazid. No, not the argument. This is not the argument. I advise you, you are a scholar. Yeah. No, I'm not a scholar. If you claim to be a scholar, you please go to Pakistan, try to refresh them on this
that whether you will come out alive from Pakistan or not will be. Okey, berkenaan dengan India Pakistan. Sebab saya sebut tadi Syiah Ismailiyah. Dia berasal daripada mana? Dia berasal daripada pecahan Syiah yang sekarang ni wujud di India dan Pakistan. Wujud di India dan Pakistan. Sebab itu saya kata bila dia datang ke Malaysia, kita boleh tengok dia semayang macam mana. Contoh lah, di kiblat. Dia tahu. Oh, tengok kamera kalau juga masuk TV kan. Glamour lah bulan-bulan Ramadan ni. So saya baik, dia semayang macam mana? Ini saya tengok sendiri. Ini bukan nak jaja, nak kata. Ini fakta. Kan? Hatta kalau nak dakwa, silakan saya bawa kitab, saya bawa para ulama. Kita bawa semua mufti-mufti semua kita bawa. Baik. Dia semayang gini. Allahu Akbar. Sujud, rukuk, sujud. Ini solat pun. Dan after that, bila dia habis kata salam, itu Ismailiyah. Tak nampak pun batu. Selalu Syiah ada batu kan, batu Karbala dia panggil. Bukan batu Karbala, batu bawa bala. Jadi dia contoh tu untuk apa? Untuk gantikan batu tu. Kononnya dinding masjid ni adalah ganti daripada tanah Karbala. Baik, Nabi kata sallu kama ra'aytumuni usalli. Itu contoh yang ada, yang Haji kata tadi, memang dia tak pun nama Yazid. Sebab dalam doktrin dia, Yazid adalah pembunuh. Sebab itu dia benci sangat dengan nama Yazid. Saya insyaAllah lah kalau ada anak lelaki lah, tak tahu dengan isteri pertama ke atau bakal isteri kedua, ketiga ke, kan, saja lah ini semua. Letak anak nama Muawiyah dan letak anak Yazid, dan insyaAllah saya bawa pergi Pakistan dan pergi India kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ini bukan argument. This is the fact. Saya nak buat apa saya? This is not the court. Datuk lebih adil kalau nak berhujah di mahkamah. Ini bukan mahkamah, this is masjid, dan saya sampaikan fakta ilmiah. Wallahu a'lam.